Ini siapa yang Ah, berpot? Hai Cegu, dengar? Hai, Oke, Cegu. dengar. Selamat malam dan salam sejahtera Cegu. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Cegu karena sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi perbincangan Maya ini bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Luciana Silius, berasal dari Sabah dan merupakan pelajar daripada OUM Sabah. Untuk memulakan sesi perbincangan kita pada hari ini, saya ingin menjemput Cegu untuk memulakan sesi perbincangan. Dipersilakan Cegu. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Cikgu Luciana atas kesudian memberi peluang kepada saya. Saya amat menghargai ruang yang diberikan untuk berkongsi pandangan dan maklumat berkaitan dengan tajuk perpaduan budaya dalam kepelbagaian di Bilik Darjah Malaysia. Perbincangan ini akan merangkumi beberapa perkara penting seperti konsep perpaduan, polisi pendidikan yang menyokongnya, peranan guru, peranan pelajar, dan aktiviti sekolah, serta cabaran dan cadangan penambahbaikan. Diharapkan apa yang dikongsi dapat memberi manfaat dan membuka ruang perbincangan yang lebih bermakna. Seperti yang kita lihat, ini adalah tajuk perbincangan kita hari ini, yaitu perpaduan budaya dalam kepelbagaian di Bilik Darjah Malaysia. Oke, semua boleh tengok. Sekarang kita di bahagian pengenalan. Kita kena tahu serba sedikit apa yang dikatakan berkaitan dengan tajuk kita tadi. Oke, Cikgu, Malaysia kita punya ni, slide. Cikgu, slide maaf, kita tidak bergerak, tidak bergerak tempat saya. kita tidak bergerak. Oke, maaf kejap ya. Sekarang boleh sudah? Masih lagi di bagian perbincangan sosial itu. Belum pergi pengenalan lagi. Oh, belum bagi pengenalan nih. Kejap ah. Hmm. Sekejap. Ada masalah teknikal. Sekejap ah. Oke aja, boleh. Sekejap. Oke, boleh sudah. Oke, boleh silakan. Oke. Kita sampai di bagian pengenalan sudah kan tadi? Iya betul. Oke. Oke, kita mulai. Oke, sebagai pengenalan tentang tajuk kita tadi, seperti yang kita tahu, Malaysia nih, dia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum dan budaya seperti Melayu, Cina, India, dan etnik-etnik di Sabah dan Sarawak. Kepelbagaian Ah, ini tercermin di dalam Bilik Darjah, menjadikan sebuah sekolah sebagai tapak penting untuk memupuk semangat perpaduan nasional sejak usia muda. Bila dalam konteks ini, perpaduan budaya merujuk kepada usaha menyatukan berbagai latar belakang etnik dan budaya melalui interaksi harmoni, pemahaman, dan saling menghormati antara murid. Dalam konsep perpaduan budaya, perpaduan budaya ini dia bukan bermaksud kita harus ataupun kena sama dengan kaum-kaum ataupun etnik lain. Bukan macam tu. Tetapi apa yang patut kita buat adalah kita kena
hormat, terima budaya kawan-kawan kita. Bila kita ada cara hidup, cara hormat, dan tahu tentang kaum ataupun etnik lain, walaupun berbeza, kita sebenarnya dalam masa yang sama sedang membina satu masyarakat yang harmoni. Contohnya, kalau kawan kita etnik ataupun berbangsa Cina ataupun berbangsa Melayu, dorang menyambut perayaan dorang, tidak salah untuk kita sekadar untuk memberikan ucapan selamat hari raya, selamat tahun baru Cina, itu tidak salah. Kita boleh ucap kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita di dalam sekolah. Dengan ini kita belajar tentang perayaan itu, bukan sahaja belajar, tetapi dalam masa yang sama kita juga belajar bekerja sama. Bila dibagi kumpulan, walaupun kita dibagi kumpulan dengan rakan-rakan lain yang berbagai etnik, kita harus terima. Jangan membuat bantahan, kita kena terima sebab kita sekarang ini tengah belajar bagaimana untuk ada sikap toleransi, empati dan bekerja sama walaupun dalam kumpulan yang diberikan oleh guru untuk menyelesaikan sesuatu tugasan di dalam kelas, terutamanya kumpulan yang digunakan ketika sesi pembelajaran dan pengajaran yang dijalankan di dalam kelas. Polisi pendidikan yang menyokongnya adalah polisi pendidikan yang menyokongnya. Di dalam ini kita seperti yang kita ketahui, dalam sistem pendidikan Malaysia, kerajaan menekankan perpaduan falsafah pendidikan kebangsaan untuk membentuk pelajar yang bukan sahaja bijak, tetapi juga baik, hormat kepada semua orang. Dalam plan pendidikan, perpaduan ialah salah satu matlamat utama. Sebab itu dalam buku teks kita ada cerita rakyat dari pelbagai kaum, nilai-nilai murni macam tolong menolong, hormat orang tua, dan pentingnya persahabatan. Kita boleh lihat tidak kiralah di buku ataupun di bahagian KSSR dan KSSM. Nilai sejagat diserapkan dalam semua subjek, tidak kira sekolah menengah ataupun sekolah rendah. Nilai-nilai ini ada tersimpan di dalam buku teks. Kita boleh lihat di sana. Untuk memupuk perpaduan berbagai kaum juga, peranan guru di dalam bilik darjah bukan sahaja untuk mengajar anak-anak, tetapi juga sedemikian rupa. Dengan itu, barulah perpaduan antara kaum dapat dijaga. Kita mengambil serba sedikit tentang peranan guru. Di sini kita dapat tahu bahwa guru ini dia memainkan peranan strategi dalam membentuk perpaduan budaya di dalam bilik darjah melalui penerapan nilai hormat, toleransi, dan kerjasama. Dalam kalangan murid sebagai pemuda cara, guru menggalakkan interaksi merentasi kaum melalui pengajaran inklusif, aktiviti kolaboratif, dan sambutan pelbagai budaya dan etnik. Guru juga bertindak sebagai modal teladan yang menunjukkan sikap adil dan peka budaya. Pendidikan pedagogi yang responsif terhadap pelbagai mampu mewujudkan suasana bilik darjah yang harmoni, seterusnya menyumbang kepada pembinaan masyarakat majmuk yang bersatu padu. Dalam peranan guru, kita juga kena belajar berkaitan dengan
peranan pelajar dan aktiviti sekolah. Sebab di dalam sekolah kita ada bahagian pentadbiran sekolah, guru-guru, tetapi tanpa murid tidak akan wujudnya sebuah sekolah. Jika tidak ada murid, betul. tidak ada guru, tidak ada pentadbir sekolah, tidak ada sekolah yang akan dibangunkan. Jadi Betul Cikgu. kita kena tahu bahwa murid-murid ataupun pelajar ini ada peranan mereka masing-masing, dan begitu juga aktiviti-aktiviti ataupun program yang dilaksanakan di sebuah sekolah. Oke. Murid nih, dia memainkan peranan penting dalam memupuk perpaduan dengan mengamalkan sikap hormat, kerjasama tanpa mengira kaum melalui penyertaan aktif dalam aktiviti co-curriculum seperti kelab, persatuan, sukan, dan sambutan-sambutan perayaan. Pelajar dapat berinteraksi, membina hubungan yang harmonik. Aktiviti ini menggalakkan semangat cinta ataupun setia kawan, toleransi dan persahaman antara kaum, sekaligus membantu mewujudkan perpaduan yang kukuh dalam kalangan generasi muda di sekolah. Sebagai contohnya, apabila sebagai murid tanggung jawab dalam membina perpaduan, bila sekolah tuh buat satu program macam Hari Kebudayaan, kita sebagai murid kenalah tengok ataupun terlibat sekali dalam program tu. Tidak kiralah kita program tu berkaitan dengan tarian tradisional, makanan, pakaian, dan cerita berkaitan dengan kaum lain, kita juga harus melibatkan diri. Dengan penyertaan itu, sedikit sebanyak akan membuka hati anak-anak murid untuk belajar supaya mereka tidak prejudis terhadap kaum ataupun etnik yang berbeza di dalam sekolah kerja tersebut. Dalam masa yang sama, bukan saja mereka dapat kawan baru, mereka juga dapat kawan yang berlainan bangsa ataupun etnik. Betul juga. Kita sudah belajar berkaitan dengan peranan guru, peranan murid, aktiviti-aktiviti sekolah. Sudah tentu dalam banyak-banyak benda ni kita akan menghadapi cabaran di dalam sebuah institusi sekolah ataupun guru-guru yang mengajar. Mereka sudah tentu akan menghadapi cabaran untuk membantu anak-anak murid ataupun generasi muda tersebut yang akan meneruskan legasi pembangunan negara kita ataupun dalam pendidikan apa semua. Sudah tentulah guru-guru ini akan menghadapi cabaran ataupun sekolah itu akan menghadapi cabaran tertentu. Jadi salah satu cabaran yang boleh kita lihat di sini adalah stereotip kaum, prasangka ataupun kurang kefahaman. Halo Cikgu. Stereotip kaum atau prasangka ini berlaku apabila murid ataupun individu tu dia bersangka negatif terhadap kaum lain. Stereotip ni berlaku juga di kalangan anak murid ataupun guru-guru, tidak kiralah, yang menyebabkan pandangan negatif anak murid kita terhadap kaum tersebut. Bila kita ada pandangan negatif, tidak mau belajar, tidak mau mengambil tahu
tentang budaya atau bangsa atau etnik lain. Yang kita mau tahu kita cuma etnik ataupun kaum kita sendiri, akan berlaku, kita akan berpikir bahwa kami lebih baik berbanding kaum nih. Betul, Cikgu. Mendatangkan sikap negatif itu tidak baik terhadap kaum lain, bersangka buruk itu tidak baik untuk kita. Jadi kita sebagai individu, tidak kiralah di kalangan guru atau di kalangan murid juga tidak boleh bersikap seperti itu. Kita harus belajar untuk mengenal budaya orang lain ataupun rakan-rakan kita dalam masa yang sama. Apabila kita coba untuk belajar, coba mengetahui sedikit sebanyak tentang cara mereka, budaya ataupun etnik tersebut, akan melahirkan rasa cinta tak kenal maka cinta. Jadi kita belajar supaya kita tidak bersikap negatif ataupun berpandangan buruk terhadap kaum-kaum ataupun bangsa atau etnik rakan-rakan kita, rakan sekerja maupun kawan-kawan kita yang ada di dalam kelas. Oke, paham, Cikgu. Supaya kita dapat mengelakkan daripada salah paham. Okay. Dan dalam masa yang sama juga, biasanya bila cabaran ini berlaku, sudah tentu kita kena cari solusi macam mana untuk menyelesaikan. Menyelesaikan sesuatu cabaran tersebut. Kita kena cari jalan penyelesaian untuk setiap cabaran. Jadi cadangan yang boleh kita buat untuk penambahbaikan bagi mengatasi setiap cabaran yang datang, tidak kira di dalam bilik darjah maupun sebuah sekolah tersebut adalah di sini kita boleh lihat secara poin-poin. Saya boleh beritahu di sini. Satu, kita kena guru-guru itu sendiri, kena ada latihan tentang pengajaran intelektual. Lepas itu kurikulum yang lebih adil dan seimbang. Tidak kiralah apa kaum kah, etnik kah, bangsa kah, kita tidak boleh yang ini etnik ini kena di sini saja. Tidak boleh bercampur, sebab yang ini untuk Melayu sahaja, bukan Cina punya, bukan India punya, dan bukan juga etnik-etnik dari Sabah Sarawak. Itu tidak boleh. Yang patut kita lakukan adalah setiap murid ada hak untuk bersama-sama melakukan aktiviti ataupun mengikuti kurikulum di dalam sekolah secara adil dan seimbang. Tentu sahaja kita juga sebagai guru, selain murid-murid, kita juga sebagai guru, selain daripada kita kena ada latihan latihan dalam pengajaran intelektual, tetapi kita juga sebagai guru kena juga gunakan teknologi sebaik mungkin dengan cara salah satunya macam kita buat pameran budaya secara online atau sesi Zoom dengan sekolah-sekolah dari negeri lain untuk belajar ataupun budaya-budaya. Lebih banyak budaya. Gunakan teknologi sebaik mungkin untuk kita membantu anak-anak murid kita supaya dapat serba sedikit anak murid kita pengetahuan berkaitan dengan pentingnya perpaduan dalam kepelbagaian budaya. Sebagai kesimpulan daripada tajuk yang kita bincangkan tadi, sebagai kesimpulannya adalah sebuah negara yang berbilang kaum, perpaduan budaya dalam bilik darjah merupakan asas penting ke arah
pembinaan masyarakat yang harmoni dan bersatu padu melalui peranan cikgu, murid, ibu bapa, dan masyarakat. Nilai-nilai murni seperti toleransi, hormat, dan kerjasama dapat diterapkan sejak awal. Justru usaha memupuk perpaduan dan seterusnya justru usaha memupuk perpaduan tidak seharusnya dipandang ringan. Kerana bilik darjah ialah cerminan kepada masa depan negara. Jika perpaduan diperkukuhkan di sekolah, maka lahirlah generasi yang mampu hidup bersama dalam kepelbagaian dengan penuh keharmonian. Oke, itu sahaja dari saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih karena mengambil perhatian yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih juga Cikgu karena telah berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Cikgu, boleh saya bertanya beberapa soalan? Boleh, silakan Cik Luciana. Okay. Yang pertama Cikgu, apakah pandangan Cikgu tentang kepentingan memupuk perpaduan budaya dalam bilik darjah? Adakah sangat penting bagi Cikgu lah pandangan Cikgu? Sebagai pandangan saya ataupun pendapat saya, memupuk kepelbagaian budaya di dalam bilik darjah ini sangat penting. Kerana saya percaya bahawa perpaduan budaya perlu disemai sejak kecil. Bilik darjah inilah adalah tempat terbaik kerana di sinilah murid bergaul, belajar, menghormati dan bekerja sama sesama kaum yang lain. Okey, faham Cikgu. Okey, soalan saya yang kedua, berdasarkan pengalaman Cikgu, saya yakin Cikgu banyak pengalaman sudah, banyak sudah jumpa pelajar. Apakah pendekatan yang Cikgu amalkan dalam bilik darjah untuk menggalakkan kerjasama antara pelajar yang berbilang kaum ini? Sebagai pandangan saya lah, dari permulaan saya masuk menjadi guru untuk mengajar. Apa yang saya lihat di sini adalah cara memupuk perpaduan antara budaya atau cara memupuk perpaduan antara kaum ataupun bangsa yang pelbagai ini adalah dengan cara kita boleh gunakan melalui BBM ataupun pengajaran harian kita, bahan bantu mengajar contohnya, ataupun pengajaran yang kita buat di dalam kelas. Salah satunya pengajaran yang boleh kita libatkan untuk memupuk adalah dengan cara saya menggunakan cerita rakyat pelbagai kaum dan juga memupuk dalam masa yang sama, memupuk nilai-nilai tertentu yang boleh dijadikan teladan, jadikan Untuk pelajar-pelajar. contoh untuk para pelajar kita. Di dalam hal ini juga apabila kita buat satu pembelajaran di dalam kelas, kita juga kena campur aduk dengan anak murid kita kasih campur aduk. Bila kita buat satu tugasan dalam kelas, kita bagi anak murid kita bercampur dengan kaum-kaum lain bagi membantu mereka supaya mengeratkan hubungan dan dalam masa yang sama dapat meningkatkan kefahaman antara sesama mereka. Okey, faham Cikgu. Okey, soalan saya yang ketiga, seperti yang Cikgu cakap tadi, sudah tentu pasti ada cabaran. Cikgu lah sendiri sebab pengalaman dari Cikgu kan. Apakah cabaran utama yang Cikgu hadapi dalam membina perpaduan dan bagaimana Cikgu menanganinya? Okey, antara cabaran yang boleh kita lihat adalah stereotip ataupun atau juga prasangka negatif murid-murid ataupun individu tersebut kepada kaum-kaum yang lain. Lainlah. Itu adalah salah satu cabaran ataupun juga ada di antara oleh kerana kita ni ada pelbagai kaum.
Ah, Kira-kira Melayu, Cina, India, kadang-kadang kita tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Bila berlaku mhm. tidak fasih bahasa Melayu, sudah tentu kita takut untuk berkomunikasi dengan Ah, betul Cikgu. rakan-rakan Ah, kita di dalam kelas. Jadi sebab itu kemungkinan kita risau untuk dimalukan ataupun diejek bila kita tidak tahu betul juga. berbahasa Melayu dengan baik. Mmm, oke. Yang keempat Cikgu, saya rasa macam 2 soalan saya lagi nih, yang keempat, bagaimana pula dengan peranan teknologi Cikgu? Macam yang Cikgu cakap tadi, adakah Cikgu pernah menggunakan pendekatan digital dalam membantu pelajar mengenali budaya yang lain? Oke. Bagi saya, Mhm, untuk pendekatan secara digital maupun yang sekarang ini sebab kita terlibat dengan penggunaan mhm, lebih kerap kita menggunakan ICT ataupun teknologi moden. heeh, Dengan itu cara kita adalah salah satu dalam pengajaran di dalam kelas kita boleh lihatlah dalam pengajaran di dalam kelas mmm, uh, ada aktiviti-aktiviti tertentu yang mungkin kita boleh guna teknologi itu untuk membantu. Terutamanya kalau ada program sekolah, ya, biasanya kita ada perayaan, sambutan betul. perayaan di Heeh setiap heeh. sekolah. Dan sudah Oh, tentu bila ada perayaan di setiap sekolah, kita sebagai guru, heeh, kita coba tayangkan sesebuah video, tidak kira lah dari oh, YouTube kah, TikTok kah, apa paham semua paham. kita ambil dari media sosial Oh, untuk kita pertontonkan kepada anak murid berkaitan dengan budaya tersebut. budaya-budaya lain untuk belajar. Biasanya yang berlaku adalah bila kita belajar tentang pendidikan civic dan kewarganegaraan Oh, seperti itu. ah, Dalam pembelajaran oke kita guna teknologi itu oke. untuk membantu dalam pembelajaran ataupun kalau ataupun macam sekolah tuh terlibat anak-anak terlibat dengan aktiviti Mmm, luar sekolah, ikut oh pertandingan oh, paham berkaitan Cikgu. dengan tarian tradisional, mereka Oh juga ya, memang menggunakan YouTube dan sebagainya untuk membantu anak murid belajar dari situ selain bukan guru sahaja untuk belajar macam mana step untuk tarian ni. oh Dalam masa yang oh sama anak murid itu juga kena belajar dari situ juga dengan bantuan dan oh, bimbingan guru gitulah contohlah. oke, oh paham paham Cikgu. Oke, yang terakhir sekali, apakah saranan Cikgu kepada pihak sekolah dan ibu bapa dalam memperkukuhkan semangat perpaduan budaya dalam kalangan pelajar? Oke, untuk soalan tadi, pada pendapat saya sekolah perlu teruskan Mhm, program perpaduan, heeh, tetapi ibu bapa juga harus memainkan peranan di rumah. Galakkan anak berkawan tanpa mengira kaum dan jadi contoh yang baik. oke oke, Ada apa-apa lagi terima kasih soalan? Cikgu. Oke, sekarang saya paham sudah. Terima kasih Cikgu, terima kasih, kepada perkongsian yang sangat bermanfaat dan sangat menarik. Semoga perbincangan ini memberikan kesadaran kepada kita, semua tentang pentingnya perpaduan, dalam membina negara yang harmoni. Saya sangat berterima kasih dengan masa yang diberikan oleh Cikgu, pada malam ini karena sudi meluangkan masa bersama saya, bagi membincangkan topik ini. Terima kasih Cikgu. Oke, sama-sama. Oke. Boleh kasih mati live? Boleh sudah tekan nano? Boleh button sudah? Boleh sudah